Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami ingin membentangkan fiksirah yang bertajuk penghijrahan ke Habsyah, cabaran dan hikmah. Baik, saya akan mulakan dengan pengenalan dan latar belakang. Saya Aisyah binti Nur Amin. Saya akan membentangkan tentang pengenalan dan latar belakang. Pengenalan. Perkataan al-hijrah ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yaitu hajara, yahjuru, hajran, yang membawa maksud perpindahan, meninggalkan sesuatu, tidak mempedulikan lagi sesuatu perkara, dan juga berpaling. Menurut Ar-Raghib Al-Ashafani telah menyatakan bahawa perkataan al-hijru ataupun al-hijran merupakan seseorang yang meninggalkan yang lainnya, sama ada melalui fizikal perkataan ataupun meninggalkan suatu perkara melalui hati. Secara umumnya, dari segi syarak pula, menurut pendapat Ibnu Al-Arabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Ibnu Taimiyah telah menyatakan bahawa hijrah merupakan suatu perpindahan dari negeri kaum kafir atau negeri yang berbeda atau negeri yang berada dalam keadaan perperangan ke negeri muslim yang lebih aman. Baik, seterusnya latar belakang. Penghijrahan ke Habsyah adalah disebabkan oleh kezaliman dan penindasan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap umat Islam yang masih lemah pada masa itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk melakukan hijrah demi menyelamatkan diri dan agama Islam dari penindasan kaum Quraisy tersebut. Seperti yang termaktub di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 16, maksudnya, dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penghijrahan umat Islam ke Habsyah ini berlaku pada bulan Rajab bersamaan tahun kelima kenabian Nabi Muhammad SAW 7 Hijrah. Ke Habsyah ini telah dilakukan sebanyak 2 kali, di mana fasa yang pertama berlaku secara tersembunyi tanpa pengetahuan kaum Quraisy yang dipimpin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Fasa pertama dengan jumlah yang tidak melebihi 16 orang sahaja. Dan fasa kedua pula seramai 102 orang, yaitu 83 orang kaum lelaki dan 19 orang kaum wanita. Itu sahaja pengenalan dan latar belakang untuk tajuk kami, penghijrahan ke Habsyah, cabaran dan hikmah, dan saya akan memberikan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Atira binti Rusaidi, nama menteri I191038000. Saya merupakan pembentang seterusnya yang akan membentangkan salah satu daripada cabaran penghijrahan ke Habsyah, iaitu cabaran meninggalkan tanah air dan harta benda demi menjaga agama. Baik, apabila Rasulullah SAW mendapati keganasan kaum musyrikin terhadap orang Islam, Rasulullah pun menyarankan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habsyah, dan baginda berkata, alangkah baiknya jika kamu dapat berhijrah ke negeri Habsyah kerana di sana terdapat seorang raja yang adil, di bawah kekuasaannya tiada siapa pun yang akan dianiayai. Apabila mereka mendengar saranan Rasulullah SAW, maka kaum muslimin pun mereka membuat persiapan keluar meninggalkan tanah air dan harta benda demi menjaga agama. Baiklah, bilangan yang berhijrah ke Habsyah melalui pembacaan saya seramai 15 orang yang terdiri daripada 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Baik, setelah selesainya saranan Rasulullah kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke Habsyah, dan kaum muslimin pun telah membuat persiapan keluar meninggalkan tanah air, harta benda dan demi menjaga agama, maka ketika itu kaum Quraisy mereka mendapati peristiwa di mana Rasulullah menyarankan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habsyah, maka mereka pun mengutuskan 2 orang, iaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Ash, agar berjumpa dengan Raja Najasyi dengan membawa bermacam-macam hadiah, dan
Hadiah ini pula diberikan kepada Raja Najasyi, kepada para pembantunya dan pendetanya, dengan harapan Raja Najasyi ini menolak kehadiran kaum muslimin dan mengembalikan mereka kepada kaum musyrikin Mekah. Baik, selepas itu, ketika kedua-dua utusan ini mereka berbicara dengan Raja Najasyi mengenai kaum muslimin tersebut, sambil itu mereka memberi bermacam-macam hadiah kepada Raja Najasyi. Ternyata Raja Najasyi ini menolak untuk menyerahkan kaum muslimin kepada kedua-dua utusan tersebut. Sebelum Raja Najasyi itu sendiri bertanyakan kepada mereka, iaitu kepada kaum muslimin mengenai agama yang mereka anuti sekarang ni, iaitu agama Islam. Raja Najasyi pun bertanya kepada kaum muslimin, agama apakah yang membuatkan kamu meninggalkan agama yang dianuti oleh masyarakat kamu? Dan Ja'far bin Abi Talib pun sebagai wakil kepada kaum muslimin menjawab, kami dahulunya merupakan orang-orang jahiliah yang menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat kejahatan, memutuskan hubungan persaudaraan, berbuat jahat kepada jiran, dan manakala yang kuat akan menindas yang lemah. Dan kemudiannya Ja'far pun menjelaskan lagi, sehinggalah Allah mengutuskan kepada kami Rasul, iaitu orang yang kami kenal asal-usul keturunannya, kesungguhan tutur katanya, kejujuran dan kesucian hidupnya. Jadi Ja'far menerangkan kepada Raja Najasyi ini mengenai kepribadian Rasulullah SAW. Dan Ja'far pun menerangkan lagi, dialah yang memerintahkan kami untuk bercakap benar, menunaikan amanat, memelihara persaudaraan, berbuat baik terhadap jiran tetangga, menjauhkan diri dari segala perbuatan haram dan pertumpahan darah dan selainnya. Baiklah, kita teruskan lagi kepada hikmah daripada cabaran meninggalkan tanah air dan harta benda demi menjaga agama. Apa hikmahnya? Hikmahnya kita dapat lihat dekat sini, berpegang teguh dengan agama dan menegakkan segala sendi-sendinya, iaitu menegakkan segala sendi-sendinya maksudnya menegakkan segala syariat-syariatnya, syariat-syariat agama, dan ia merupakan landasan dan sumber bagi setiap kekuatan dan merupakan benteng bagi melindungi setiap hak, sama ada harta benda, kebebasan ataupun kehormatan. Oleh sebab itu, para pendakwah ataupun da'i kepada Islam dan para muhajirin di jalan Allah Subhanahu Wa Taala mestilah memperkemaskan diri sebaik yang mungkin untuk melindungi agama dan prinsip-prinsipnya dan menjadikan negara, tanah air, harta benda dan kehidupan itu sebagai sarana untuk mempertahankan akidah, sehinggalah apabila ia diperlukan, ia sedia untuk mengorbankan ataupun untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, apabila agama itu sudah hilang, maka tiada erti lagi negara, harta benda ataupun segala kekayaan. Bahkan tanpa agama dalam kehidupan, kehancuran akan segera melanda. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Majri binti Muhammad Kamil, nombor BTS 19103674. Saya menerangkan mengenai cabaran yang kedua, iaitu pengistirahan pemulauan dari pemimpin-pemimpin Quraisy. Okay, yang pertama, kaum kafir Quraisy membuat satu rombongan ke Habsyah setelah mendapat tahu kaum muslimin membuat penghijrahan ke sana. Dan mereka membawa pelbagai jenis hadiah untuk diberikan kepada raja, pembesar dan juga paderi-paderi Kristian di sana. Setelah mereka sampai di Habsyah, mereka sujud kepada raja dan berkata, "Tuanku, segolongan orang-orang kami telah meninggalkan agama nenek moyang mereka dan memeluk agama yang baru. Tujuan kami ke sini untuk membawa mereka pulang kerana ahli keluarga mereka memerintahkan kami." Lepas tu Raja Habsyah pun berkata, "Kami tidak boleh menyerahkan mereka seperti mana kamu mahu, melainkan tanpa usul periksa, melainkan kami periksa dahulu dan mendengar hujah-hujah daripada mereka. Jika benar, kami akan menyerahkan mereka kepada kamu."
Lepas tu Raja Habsyah pun perintah kepada pegawainya untuk membawa kaum muslimin berhadapan dengannya. Dan pegawai tu rasa marah kepada kaum muslimin kerana tidak mengikut adat orang Habsyi. Lepas tu kaum muslimin pun berkata, Rasulullah SAW melarang kami untuk menyembah orang lain melainkan Allah. Lepas tu Raja Habsyah memerintah kepada mereka untuk membuat hujah yang boleh membela diri mereka. Lepas tu mereka pun kaum muslimin pun berkata, Tuanku, sebelum ini kami adalah orang yang sangat jahil, orang yang tidak mengenal Allah dan Rasul, orang yang menyembah batu, orang yang memangkan bangkai, orang yang melakukan pelbagai jenis kejahatan sesuka hati, dan juga orang yang jenis suka tindas orang yang sangat lemah. Lepas tu dan selepas lahirnya seorang Nabi yang membawa ajaran yang sangat mulia, dan mempunyai akhlak yang sangat mulia, baginda menyuruh kami untuk menyembah Allah dan mengajar kami mengenai perbuatan ma'ruf dan melarang kami perbuatan yang mungkar. Dan baginda mengajar kami untuk bercakap benar, dan untuk kami belajar tentang solat, berzakat dan juga berakhlak mulia. Dan beliau melarang kami untuk bercakap bohong, melakukan perkara mungkar, memakan harta anak yatim, memfitnah dan juga perkara yang buruk. Dan beliau mengajar kami iaitu Al-Quran, iaitu merupakan kitab yang agung. Kerana itulah kami percaya dan menerima ajaran baginda dan membawa ajaran baginda. Disebabkan itulah kami diganggu, disiksa, supaya kami kembali kepada ajaran yang sebelum ini. Dan kami mohon izin kepada Nabi bahawa untuk berlindung di bawah raja, di bawah tuanku di sini. Lepas tu Raja Habsyah pun berkata, bacakanlah ayat Al-Quran sebagaimana yang telah kamu pelajari dan dari Nabi kamu. Lepas tu Sayyidina Ja'far pun membaca ayat Al-Quran permulaan surah Maryam. Lepas tu Raja Habsyah pun berkata, ini adalah perkataan-perkataan yang diturunkan kepada Musa dan datang dari sumber cahaya yang sama. Lepas tu orang-orang kafir pun merasa malu dan marah sebab raja tidak mahu menyerahkan orang Islam kepada mereka. Lepas tu orang kafir tidak menyerah dekat situ saja, dan keesokannya orang kafir bertemu kembali kepada raja dan berkata mereka memutuskan mereka orang Islam itu sebenarnya tidak mempercayai bahawa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Lepas tu orang Islam, selepas orang Islam dibawa kepada raja, orang Islam berkata, kami percaya dengan firman Allah yang disampaikan melalui Nabi kami mengenai Isa, iaitu dia hanyalah seorang hamba dan utusan Allah. Dan Raja Habsyah pun berkata, begitu juga dakwah Isa mengenai dirinya. Dan apabila Paderi mendengar kata-kata raja, mereka membantah dan Raja Habsyah pun kembalikan semua hadiah yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy, dan raja menjamin keselamatan dan perlindungan untuk kaum muslimin. Lepas tu orang-orang kafir Quraisy pula pulang ke Mekah dengan perasaan malu. Ni untuk poin yang kedua, perasaan yang sangat malu dan perasaan yang sangat marah. Dan juga mereka selepas tu mereka mendengar mengenai Umar Al-Khattab baru saja memeluk Islam.
Dengan itu mereka mengadakan suatu mesyuarat dengan tujuan utamanya adalah untuk membunuh Nabi Muhammad, untuk membunuh Rasulullah. Yang mereka fikir itu menjadi punca masalah yang terjadi kepada kaum mereka. Lepas tu tetapi mereka berfikir walaupun tidak semua ahli keluarga Rasulullah itu Islam, tetapi tidak mungkin mereka membiarkan jika Nabi Muhammad dibunuh. Lepas tu mereka pun mengisytiharkan pemulauan terhadap Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim, Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim telah ditarangi oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Kerana semua pemimpin Quraisy tanda tangan untuk membuat pemulauan terhadap Nabi Muhammad. Dan mereka gantungkan pengisytiharan tersebut di Mekah, dan juga Nabi Muhammad SAW dan kaum Islam dan orang Islam dikepung dan tidak dibenarkan untuk mengadakan sebarang urusan perniagaan, perdagangan dan dengan orang lain, meskipun orang tu adalah pedagang-pedagang asing. Disebabkan benda ini mereka menderita dan disebabkan benda ni mereka nak buat jadi orang Islam menderita dan kebeluran. Tetapi Rasulullah SAW dan para pengikutnya tetap teguh dalam beriman kepada Allah SWT dan menyebar dakwah dan dengan perasaan yang tidak putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan kami. Nama saya Masyita binti Sabur, nombor metrik I191033603. Hikmah pengisytiharan pemulauan dari pemimpin-pemimpin Quraisy. Sebagaimana yang kita telah maklum bahawasanya pemimpin terbaik bagi umat Islam adalah Rasulullah SAW, dan sifat-sifat yang baginda tonjolkan wajarlah untuk menjadi pengajaran kepada seluruh umat Islam pada hari ini. Salah satu sifat yang Rasulullah tunjukkan ialah kemaafan serta menolak kejahilan seperti keangkuhan. Berkata benar, amanah, menyampaikan dan cerdas adalah sifat pemimpin agung yang perlu disemai dalam diri setiap pemimpin. Jika kita nilai dari sudut emosi, pastilah dendam yang membara di dalam hati umat Islam sewaktu orang kafir Quraisy menentang hijrah mereka. Dendam yang membara di dalam hati umat Islam ketika itu ditenggelamkan dengan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Ianya menzahirkan kehebatan Rasulullah di dalam melihat suatu perkara secara jangka masa panjang. Rasulullah SAW memaafkan orang kafir Quraisy dan ianya membawa kepada manfaat agama Islam itu sendiri. Hikmah Rasulullah memaafkan orang kafir Quraisy pada ketika itu memberi iktibar kepada orang Quraisy pada masa itu dan juga pada masa ini. Ianya menerangkan tentang bahawa Rasulullah SAW bukanlah bermusuh dengan orang kafir Quraisy, akan tetapi Rasulullah tidak menyukai sikap sombong, angkuh mereka yang menolak agama Islam. Walaupun orang Quraisy pada asalnya merupakan musuh utama Rasulullah dan umat Islam yang memerangi Rasulullah SAW dan tentera Islam dalam peperangan, sikap Rasulullah di dalam memaafkan mereka cukup menyentuh jiwa apabila perkara tersebut menjadi pengajaran untuk semua umat Islam sehinggalah ke hari ini. Sejak peristiwa ke Habsyah tersebut, ia sedikit sebanyak telah memberi kesedaran kepada Raja An-Najasyi mengenai kebenaran yang dibawa oleh agama Islam. Raja An-Najasyi telah memeluk agama Islam dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun begitu,
Raja Najasyi yaitu Raja Habsyah memilih untuk merahsiakan keimanannya daripada kaumnya, kerana pada ketika itu beliau menyedari tentang kaumnya yang enggan meninggalkan kebatilan, kesesatan dan keyakinan yang salah. Terdapat pembuktian bahawa Raja Najasyi telah masuk ke dalam agama Islam. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan berita kematian Najasyi pada hari kematiannya, dan baginda mengajak para sahabat keluar ke tempat solat untuk mengatur saf mereka dan menyembahyangkan Raja An-Najasyi dengan 4 kali takbir. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah tentang pemulauan dari pemimpin Quraisy ini tidak mencalarkan semangat Nabi SAW beserta umat Islam. Malahan ianya membawa hikmah tentang kebenaran yang terungkai. Walaupun para pemimpin Quraisy ketika itu memberikan banyak sangat hadiah untuk orang Islam agar orang Islam dapat dibawa kembali ke Mekah, namun usaha pemimpin Quraisy tidak berjaya kerana Raja Habsyah pada ketika itu yaitu Raja An-Najasyi menginginkan kebenaran atas dakwaan orang-orang Quraisy. Ternyata dakwaan orang-orang Quraisy itu adalah palsu, dan akhirnya umat Islam mendapat perlindungan daripada Raja An-Najasyi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang cabaran yang seterusnya, yaitu Rasulullah dibaling batu sehingga berdarah kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib meninggal pada tahun ke-10 kerasulan. Seperti yang kita ketahui, Abu Talib adalah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kuat mempertahankan baginda semasa hayatnya. Orang Quraisy tidak berani menyakiti baginda kerana hormat dan gerun kepada Abu Talib. Lantaran itu, kematian Abu Talib menimbulkan rasa sedih yang sangat mendalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersungguh-sungguh mendesak Abu Talib untuk mengucap kalimat syahadah ketika beliau terbaring nazak pada saat-saat akhir kematiannya. Namun Abu Talib enggan kerana bimbang beliau akan mendapat malu daripada kaumnya, kerana beliau mengetahui bahawa kaumnya enggan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Abu Talib meninggal dunia, kaum Quraisy mula bertindak kasar terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha juga meninggal pada tahun yang sama. Sebelum itu, Khadijah berperanan meringankan kerungsingan dan kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran permusuhan Quraisy yang dihadapi baginda. Apabila Khadijah meninggal dunia, baginda merasa terlalu duka cita. Selepas tahun duka cita, yaitu pada tahun Ali bin Abi Thalib dan Siti Khadijah meninggal dunia, baginda menuju ke Taif dengan harapan akan mendapat sokongan dari kalangan Bani Thaqif. Namun mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kasar sehingga mereka menghasut kanak-kanak untuk menyakiti baginda. Kanak-kanak tersebut melontar batu ke arah baginda sehingga darah mengalir daripada kedua kaki baginda. Setelah kejadian itu, baginda berlindung di sebuah kebun lalu memanjatkan doa kepada Allah. Doa yang baginda panjatkan ialah bermaksud, Ya Allah, aku mengadu kepadamu kelemahan kekuatanku, sedikitnya kemampuanku dan hinanya aku pada pandangan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Kamulah Tuhan golongan lemah dan Kamulah juga Tuhanku. Kepada siapa Kamu serahkan aku? Kepada orang jauh yang memandangku dengan wajah bengis, atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Sekiranya Kamu tidak murka kepadaku, aku tidak peduli.
apa yang menimpa. Namun keselamatan daripadamu ya Allah lebih melapangkan aku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari kegelapan serta memperelokkan urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung daripada kemarahan-Mu dan kemurkaan-Mu terkena kepadaku. Kamu berhak untuk mencela aku sehingga kamu redha. Tiada kuasa dan tiada kekuatan melainkan denganmu. Rasulullah SAW pulang dari Taif dalam keadaan dakwanya tidak mendapat sebarang sambutan daripada kaum Taif. Namun Rasulullah SAW tidak berputus asa atas dakwah yang baginda jalankan. Baginda sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan yang hakiki di dalam menyampaikan dakwahnya sehinggalah sampai kepada kita pada hari ini. Baiklah, itu sahaja penerangan daripada saya. Saya berikan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Aisyah binti Abdul Ghani. Nombor materi I 19103499. Jadi saya akan sambung untuk penerangan hikmah bagi cabaran yang ketiga, iaitu Rasulullah SAW dibaling batu sehingga berdarah kaki baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, hikmah yang pertama yang kita boleh lihat iaitu tentang daripada kisah keislaman Adas. Adas ni dia merupakan hamba kepada Utbah dan Syaibah dan juga beliau merupakan anak lelaki kepada Rabi'ah. Dan Adas ni ialah seorang hamba yang beragama Nasrani. Dan pada suatu hari, Adas ni dia hidangkan anggur kepada Rasul SAW. Dan baginda Nabi Muhammad mula untuk memakannya dan orang kata secara rawak, secara serayanya baginda menyebut Bismillahirrahmanirrahim, iaitu dengan nama Allah. Dan ucapan Bismillah tu dia menarik perhatian Adas sebab dekat situ tak ada siapa-siapa pun, dekat tempat dia ni tak ada siapa-siapa pun yang di kalangan kaum tu dia nak ucapkan kalimah macam tu. Jadi nak kata asbab daripada perkataan Bismillah tu yang menyebabkan Adas memeluk Islam setelah Adas ni berdialog dan juga berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi hikmah yang dapat daripada kisah ni ialah sebagai umat Islam kita sewajarnya, kita seharusnya dan orang kata kita wajiblah untuk tonjolkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik mengenai Islam tu sendiri. Contoh dia dalam kisah ni Nabi Muhammad SAW, orang kata si benda tu simple. Nabi Muhammad tak buat apa pun. Nabi just ambil buah anggur dan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dan disebabkan perkataan Bismillah tu, Nabi sebut tu menyebabkan seorang hamba iaitu Adas masuk memeluk Islam dan bertambahlah umat Nabi Muhammad waktu ketika itu. Jadi hikmahnya dekat sini kita wajarlah untuk tunjukkan akhlak yang mulia kepada sesiapa pun, tak kiralah dia tu non-Muslim ke, India ke, siapa-siapa ke, sewajarnya untuk kita tunjukkan akhlak yang mulia daripada peristiwa keislaman Adas ni. Okey. Untuk hikmah yang kedua pula ialah peristiwa hijrah ni dia banyak mengajar kita bahawa setiap orang yang beriman tu kok mana pun dia akan sentiasa diuji berdasarkan tahap keimanan masing-masing. Seperti yang kita tahu daripada kisah ni, Nabi Muhammad SAW pada tahun tu berduka cita. Dalam Nabi Muhammad sedih waktu tu sebab baginda kehilangan orang yang baginda sangat sayangi, iaitu isteri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid, dan juga bapa saudara yang sangat Nabi sayangi, iaitu Abi Talib. Dan waktu tu orang kata Nabi sangat sedih sebab Nabi kehilangan dua orang yang selalu bagi support dekat Nabi, yang menjadi tulang belakang baginda nak sebarkan dakwah Islam. Dan waktu tu Nabi sedih sangat-sangat. Dan
Dan waktu tu bertambah lagi sedih apabila Nabi menuju ke kota Taif untuk menyebarkan lagi, untuk memperluaskan lagi agama Islam. Namun ketika itu dakwah baginda ditentang, ditolak mentah-mentah. Dan sampaikan mereka ni hasut budak-budak, kanak-kanak ni untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW, dan mereka baling dengan batu, berbaling dengan macam-macam sehingga kan berdarah badan Nabi Muhammad SAW ni sampai turun ke kaki baginda Nabi Muhammad. Dan hikmah dia dekat sini, setiap orang tu walau macam mana pun, tak kira lah dia sesiapa, dia datuk ke, dia Tan Sri ke, mahupun Nabi Muhammad sendiri iaitu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala pun tetap diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah nak angkat kedudukan Nabi Muhammad. Allah nak tingkatkan lagi tahap keimanan, ketakwaan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam kita pun sekarang ni, senang kata, ada je ujian masing-masing yang Allah turunkan kepada kita. Tipulah kalau tak ada siapa pun dekat atas muka bumi ni yang tak pernah ada ujian langsung. Sedangkan kita nak ambil periksa pun, kita kena hadapan ujian. Itu pun ujian juga orang kata. Sebab kita nak tingkatkan prestasi kita. Macam itulah juga Allah, dia turunkan ujian kepada Nabi Muhammad SAW sebab Allah nak tingkatkan lagi tahap keimanan, ketakwaan. Walaupun kita tahu Nabi Muhammad ialah orang yang paling apa orang kata, dah dijamin syurga dah oleh Allah kok mana pun. Tapi dekat situ pun Allah uji lagi sebab Allah nak tunjuk kat kita walaupun Nabi Muhammad tu ialah Nabi, ialah kekasih kekasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tu pun tetap diuji oleh Allah. Jadi kesimpulan dia dekat sini, sebagai umat Islam, kita takkan boleh lari daripada ujian. Walau kita cuba lari macam mana sekalipun, kita tetap akan ada ujian yang kita hadapi. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan sambung kesimpulan ataupun rumusan daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Habsyah. Okey, hijrah ni adalah hijrah Nabi ke Habsyah ni merupakan tanda baginda untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam penghijrahan ni, sebahagian sahabat ke Habsyah ni pada tahun ke-5 selepas nubuwah, iaitu selepas Nabi Muhammad SAW dilantik jadi Rasul. Dan ia adalah perintis kepada jalan hijrah yang lagi besar dan penting juga dalam sejarah perjuangan Nabi SAW. Kemudian melalui peristiwa ini juga, dia terbentuk 3 skop yang utama, iaitu skop insan, negara dan juga peradaban. Jadi dalam membina skop insan ni, sedikit sebanyak dia berjaya disemai oleh baginda SAW di Mekah yang melahirkan insan yang hebatlah, seperti yang kita tahu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Mus'ab bin Umair dan juga banyak lagi para sahabat. Okay, namun terdapat banyak halangan yang perlu ditempuh Rasul SAW apabila ekonomi diboikot. Pengikut baginda tak boleh nak menjual beli ataupun nak beli barang keperluan harian mereka. Dan Rasul SAW dan bersama sahabat juga menerima halangan daripada segi politik. Seterusnya, pembesar Quraisy ni dia menindas Rasul SAW serta pengikut baginda SAW yang menyebabkan usaha untuk membina sebuah daulah Islamiah seakan terbantut di bumi Makkah. Maka dekat sinilah Rasul SAW dia memerlukan bumi atau memerlukan tempat yang sedia untuk menerima benih daripada pertumbuhan sesebuah negara. Justru daripada inilah yang membawa kepada perancangan membina negara Islam. Jadi sebelum baginda SAW memilih Yathrib, iaitu dikenali sebagai sekarang Madinah, sebagai destinasi tujuan, Rasul SAW ni dia terlebih dahulu dia berikhtiar dan dia memilih ataupun orang kata dia nak risik dulu tempat beberapa buah tempat. Iaitu maka jadilah macam mana? Dan tempat baginda risik itu adalah Habsyah. Jadi jadilah peristiwa hijrah ke Habsyah. Dan peristiwa hijrah ke Habsyah ni seperti yang kita sedia maklum ada dua kali, iaitu
hijrah ke Habsyah kali pertama dan juga hijrah ke Habsyah untuk kali yang kedua. Okey. Jadi, sesungguhnya tiada sesuatu yang indah diperoleh dengan mudah seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu disertai dengan kemudahan. Dan sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu disertai dengan kemudahan. Maka dekat sini kita boleh faham Nabi SAW dahulu bersusah payah untuk kita untuk sebarkan agama Islam dengan berhijrah ke Habsyah, berhijrah ke Madinah dan jadilah sekarang sebuah empire Islam sehingga kini. Jadi sebagai umat Islam kita seharusnya mengetahui ataupun mengambil pelajaran daripada peristiwa hijrah ke Habsyah ini. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Yang kurang tu daripada kami semua dan yang mana yang hebat itu dan yang bagus datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.